um, saya nak mulakan pada road to success, macam mana kita anchoring yourself to success. Macam mana kita mulakan anchor. Anchor ini adalah tentang sauh. Kalau pembelajaran NLP-nya, macam mana kita nak menetapkan atau kita nak meletakkan satu kejayaan dalam diri kita dan ia mampu untuk kita lakukan. Alright. Penonton sekalian, saya nak mulakan macam ni. Okey. Adik-adik pelajar di rumah, adik-adik yang berada di sekolah ataupun adik-adik yang berada di luar sana. SPM, STPM adalah suatu perkara yang berat untuk anda. Ditambah pula suasana yang timbul ini membuatkan lagi lebih berat. Dulu mungkin pemikiran adik-adik, pemikiran anda adik-adik student di luar sana, anda memikirkan bahawa anda nak tuju SPM, anda nak tuju STPM dengan gaya yang mungkin mudah bagi anda. Mungkin ia selesa bagi anda. Mungkin ia nampak ke arah yang mungkin cepatlah untuk anda nak boleh benda tu. Tapi apa yang berlaku, realitinya tidak sama apa yang kita gambarkan. Ini yang saya nak beritahu anda, daripada bermula tahun lepas, anda sudah berlaku COVID-19 menyebabkan tundaan-tundaan SPM peperiksaan itu menyebabkan anda rasa tidak selesa, anda rasa stres, anda rasa terkilan, anda rasa kecewa, membuatkan perjalanan anda itu menjadi berliku-liku seperti ini. Pada awalnya anda nampak ke arah kejayaan itu, tetapi sebabkan liku-liku itu anda terpaksa mengharunginya. Sampai hari ini, sampai detik hari ini, anda ingin capai dengan cara sebegini. Penonton, adik-adik pelajar, saya pasti anda dalam kondisi peperiksaan. Peperiksaan memerlukan kepada adakah anda masih jogging ataupun anda masih pecutan. Okey. Pelajar, mungkin anda di rumah itu adalah dapat tahu diri anda, apakah diri anda sekarang, adakah suasana ataupun apakah kepribadian anda menuju kepada ke arah jogging ataupun masih dalam keadaan jogging ataupun sudah memecut. Nonton, adik-adik pelajar, saya pasti anda dalam tempoh sehari ataupun 2 hari ini untuk menempuh peperiksaan anda sudah mula ke arah mukanya seperti ini. Dengan penuh stresnya, dengan penuh masalahnya, dengan nak fikirkan banyak memori, banyak ingatan subjek-subjeknya. Yes, anda keletihan, anda kepenatan dan anda rasa semua itu yang berlaku pada anda. Okey, penonton sekalian, okey, ini yang saya nak tuju kepada penonton. Okey, saya stopkan sharing. Sebab saya nak pergi kepada Okey, saya nak pergi kepada alright. Penonton. Okey, saya nak pergi kepada whiteboard ini supaya penonton boleh faham. Penonton sekalian, adik-adik pelajar di rumah sekarang, 5 ET ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku pada anda. Trouble, time, task, team dan juga trust. Ini adalah perkara yang selalu berlaku dalam sehari itu, mesti ada. Mesti akan terlibat dengan masalah. Mesti terlibat dengan masa. Mesti ada tugasan-tugasan yang perlu dibuat. Dan mesti anda condong dengan adanya tim ataupun anda bersama dengan orang lain. Dan juga anda juga ada konsep trust. Trust menunjukkan bahawa diri kita. Penonton di rumah, penonton adik-adik pelajar ataupun cikgu-cikgu yang melihat, inilah prinsip-prinsip yang ada pada diri anda. Sampai hari ini, anda ada masalah. Masalah peperiksaan, biasa. Time, alah, tak cukup masa. Nak peperiksaan. Task, tugasan banyak sangat. Menghafal banyak sangat. Team, siapa yang nak support aku? Dan trust, adakah aku boleh berjaya ni? Nonton, adik-adik di rumah. Sekarang, pilihan positif dan negatif itu di tangan anda. Nanti saya ceritakan lepas ni. Mengapa perlukan benda ini? Positifkan trouble anda. Maksud saya adalah, apa yang berlaku ini ada hikmahnya. Apa yang akan anda lalui ini ada cara untuk selesaikan. Trouble memang ada, tapi biarlah trouble itu boleh memberi semangat kepada anda untuk terus menuju kejayaan.
jangan anda letakkan trouble itu sebagai satu masalah. Jadilah peluang untuk mencari jalan penyelesaian. Time pula, masa tak cukup. Cik Muiz, macam mana masa tak cukup Cik Muiz? Dah 1 hari lagi, 2 hari lagi nak perpresaan. Penonton sekalian, kalau anda nampak ke arah positif, betul, masa tidak boleh diubah. Nanti saya cerita lepas ni juga tentang masa. Sekarang anda kena uruskan masa dengan betul, dengan semaksimum mungkin apa yang anda nak buat pada masa anda. Dan jangan ada negatif. Tas pula, teruskan membaca. Teruskan buat tugasan. Teruskan kepada hafalan. Teruskan kepada peperiksaan buat jawab soalan itu. Kerana inilah tugas anda sekarang. Cukup dek. Di luar sana, cukuplah anda bertiktok dahulu dek. Bertiktok. Saya pun pening kepala kalau tengok anak-anak muda sekarang bertiktok. Tidak ada masalah. TikTok itu tidak salah. Tapi yang masalahnya kita banyak kepada TikTok. Itu masalah. Itu masalah. Okey dek. Tugas anda. Dan tim pula, sekarang dek, penonton di rumah. Cari orang-orang yang boleh bantu anda untuk membimbing kejayaan anda. Cari kawan-kawan anda, study group dengan kawan-kawan anda dengan cara yang bagus. Okey, dan positifkan dia. Dan terakhir adalah percayalah adik-adik di luar sana, dengar bahawa anda sebenarnya ada rasa nak berjaya. Dan sekarang tentukan kejayaan dia. Percaya diri anda. Dan percaya tidak cukup dek. Kena buktikan. Alright. Bagus semua. Sebab saya tengok ada handsome child. Bagus handsome child. Dia menulis. Ini menunjukkan bahawa dia mendengar. Trouble, time, trust, team dan trust ini adalah satu keperluan untuk anda. Dia akan berlaku. Caranya adalah pilih dengan cara yang tersusun dan bagus. Okey. Adik-adik, penonton, okey, jom kita share balik video. Share balik video, okey. Penonton. Okey. Penonton. Okey. Anchoring yourself to success. Mengapa saya nak menyatakan macam ni? Saya nak anchor betul-betul. Betul-betul tentang kejayaan anda. Alright. Saksikan. Ini guru saya. Ini sifu saya. Tuan Fazli. Okey. Penonton. Okey, tak apa. Ni saya nak pergi lagi. Okey. Penonton, adik-adik pelajar di rumah, penonton, cikgu-cikgu yang ada, saya nak bagi suatu tip perjalanan untuk anchor yourself to success. Macam mana perjalanan untuk kita letakkan anchoring. Anchoring adalah satu sauh yang kita nak letak untuk kejayaan kita. Bermula daripada sekarang dan bila penghujungnya. Alright. Penonton, ini anchor yang saya nak sauh kepada penonton di rumah sana. Adik-adik yang akan melalui proses SPM dan STPM. Ini anchor yang anda kena ada. Foresee, choose, choice, change, chance, change dan charge. Pilihan, peluang, perubahan dan perlu ada satu charge untuk anda kekalkan benda itu. Alright. Penonton. Okey, kita mulakan. Penonton, saya nak mulakan. Cuba saksikan video ini sebab video ini ada elemen NLP untuk kita bawakan pada hari ini. Video ini ada konsep-konsep your choice, your chance, your change and your charge ada dalam video ini. Okey, saksikan penonton. Semoga anda faham. Kita tengok, ini adalah Derek Redmond. Seorang pelari pecut ataupun seorang pelari pada zaman dahulu. Dia sudah dianugerahkan pingat emas dalam larian 200 meter. Tapi ini adalah 400 meter. Cuba penonton saksikan apa Derek Redmond lakukan. Apa terjadi pada Derek Redmond? Wow. Kesakitan yang dilalui oleh Derek Redmond. Penonton, hamstring. Terpaksa berhenti.
dia sudah berjalan, dia sudah berlari dengan keadaan lajunya, tetapi ada risiko masalah. Penonton, pelajar-pelajar, cikgu-cikgu, apa yang saya nak? Ini saya nak. Konsepnya. Konsep yang dibawa oleh Derek Raymond. Bangkit dan berdiri. Ada masalah, bangkit dan berdiri. Change, change, change. Sekarang akan berlaku charge. Satu sumber yang memberi satu tenaga daripada ayahnya. Nanti penonton saya ceritakan ke semua elemen-elemen yang ada pada video ini. Saya rasakan penonton pernah tengok video ini, pernah tengok dalam YouTube, boleh cari tentang Derek Raymond. Dia menangis sebab apa? Memang sakit, keadaan dia sakit. Tapi inilah yang dikatakan rezeki, barakah. Konsep NLP ini telah membantu dia. Walaupun tidak berjaya memiliki emas, tapi berjaya menaut hati-hati orang yang melihat. Alright. Alhamdulillah. Okey, kita pergi. Okey, ini adalah pendekatan pertama. Penonton di luar sana, anda boleh tulis kalau adik-adik sekarang adik-adik, dalam tempoh masa yang ada ini, choice adalah satu ketentuan. Choice adalah satu decision dan ia akan lalui satu solution. Mengapa saya kata macam tu? Sebab adik, cuba tengok, ini adalah choice yang dibuat oleh pilihan bernama Derek Raymond. Derek Raymond sudah ada persediaan. Adik-adik di luar sana, saya nak beritahu anda. Anda juga sebenarnya sudah ada persediaan. Persediaan untuk menghadapi perasaan ini sudah dibuat. Sudah ada. Sekarang tentukan choice-nya macam mana. Okey adik. Okey adik. Ini saya nak kongsikan kepada anda. Ada 3 persediaan yang anda kena tentukan menjadi satu solusi untuk anda. Kena jelas tentang urus otak, urus masa dan urus test. Urus tentang belajar, saya rasa penonton di luar, adik-adik sudah buat benda tu. Cuma ini adalah tambahan untuk anda melangkah esok lusa ini. Okey, saya stop dulu sharing. Okey, saya pergi kepada whiteboard kita. Okey, adik-adik. Okey. Alright. Penonton. Okey, saya nak pergi kepada tadi. Okey, anda dah tengok video tadi. Okey, dan saya sudah menyatakan tentang choice. Elemen pertama dalam anchor yang saya mahukan pada sebelum itu, Derek Raymond ingin berlari dan dia sudah buat persediaan. Seluk belok tentang larian, lagu mana nak berlari, dia sudah ada. Bakinya adalah mana nak tentukan choice itu sebelum lari. Sekarang anda juga adik-adik di luar sana juga sudah ada persediaan. Okey, cumanya saya nak tambah sedikit. Ini 3 elemen yang sangat penting untuk anda tentukan. Untuk anda tentukan esok lusa ini. Pertama, elemen dipanggil sebagai otak. Okey, saya suka kepada buat bentuk perteminda. Yang kedua dipanggil sebagai masa. Yang ketiga dipanggil sebagai stres. Okey, ini elemen-elemen yang penting untuk anda kawal sebab elemen ini mungkin boleh ganggu anda. Boleh ganggu. Okey, boleh ganggu. Ataupun elemen ini boleh bangkitkan anda. Sebab anda sudah belajar anda sudah hafal, anda sudah ada satu buat soalan dan study group. Ini elemen tambahan untuk persediaan anda. Okey, saya mulakan dengan elemen otak, dipanggil elemen otak.
Ni elemen masa dan ini adalah tentang elemen stres. Okey, penonton boleh faham? Okey. Faham? Boleh, kalau faham boleh tulis pada kenyataan di komen-komen. Boleh faham, boleh faham, boleh faham. Senang untuk saya. Alright. Okey, oh, sekarang kita pergi kepada elemen pertama. Adik-adik, saya nak pergi ke elemen pertama di samping anda memahami benda ni. Okey. Adik-adik, bagus. Muhammad Fizul, bagus. Ada komen, faham. Okey, adik. Penonton, saya mulakan dengan elemen dipanggil sebagai elemen otak. Elemen otak. Okey, maafkan saya. Otak macam ni. Otak macam ni. Okey. Elemen otak. Okey. Penonton. Adik-adik pelajar. Sekiranya kita belajar sains. Sains ada menyatakan bahawa otak kita terbahagi kepada 3, iaitu cerebellum, medulla oblongata. Alright, itu sains. Dalam kita belajar tentang neuron. Neuron pula menyatakan bahawa di dalam otak ini juga dia terbahagi kepada sistem lobus ataupun lobes, iaitu dia ada frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe dan occipital lobe. Lobe ini. Okey. Dan dalam kita belajar tentang ilmu psikologi, psikologi pula menyatakan bahawa otak kita terbahagi kepada 2, dipanggil the right brain, the left brain. Semua itu berkaitan otak. Mengapa saya nak tekankan perkaitan otak untuk peperiksaan anda? Sebab semua elemen sains, semua elemen neuron, semua elemen psikologi menyatakan tentang otak. Penonton. Okey, macam ni penonton. Berkaitan dengan otak. Otak ini kalau saya ambil berkaitan dengan otak, berkaitan dengan neuron. Neuron ada menyatakan bahawa di hadapan ini dipanggil frontal lobe. Frontal lobe. Frontal lobe. Lobus. Otak depan. Okey, penonton. Yang melihat. Buat macam ni. Otak depan. Penonton. Saya beritahu anda bahawa sekarang kita ada otak depan. Semua orang ada. Percayalah. Fungsi otak depan adalah fungsi yang sangat penting untuk kita faham. Fungsi pertama, dia adalah berkaitan dengan perangai. Frontal lobe ini, dia ada functionnya untuk perangai. Yang pertama. Yang kedua, function frontal lobe ini juga berkaitan dengan memori. Yang tiga, frontal lobe ini juga berkaitan dengan decision ataupun keputusan. Yang keempat, banyak penonton. Tak apa. Biar anda faham dulu. Yang keempat, frontal lobe ini juga berkaitan dengan perancangan. Dan akhir sekali, frontal lobe ini juga berkaitan dengan emosi. Mengapa saya nak penonton di luar sana ambil tahu tentang frontal lobe anda? Sebab Quran ada sebut dalam frontal lobe ini, tentang frontal lobe ini, kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah. Allah menceritakan bahawa ada suatu elemen dipanggil ubun-ubun. Ubun-ubun. Dan ubun-ubun itu kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun ini dia bersifat derhaka. Okey, mengapa Tuhan kata ubun-ubun derhaka? Mengapa frontal lobe ini ada satu konsep derhaka? Sebab mungkin memori, sikap, keputusan, perancangan, emosi dia tidak tepat. Maka dia akan jadi masalah. Okey, penonton, yang bukan beragama Islam juga ada otak. Tuhan sudah menyatakan, yes, ada otak. Okey, penonton, saya nak mulakan macam ni. Okey, sekarang adik, dengar baik-baik. Sekarang sudah faham? Otak anda ini dia ada elemen frontal lobe yang menjaga memori, menjaga sikap, yang menjaga tentang perancangan, yang menjaga tentang keputusan dan yang menjaga tentang emosi. Okey. Sekarang saya nak biar anda dalam tempoh masa sehari, persediaan penting untuk anda. Please, pertama. Okey, tulis penonton. Tulis. Kawalan ingatan bagus. Pertama. Saya bimbang takut anda buat pada penghujung ni sebab ini persediaan. Anda dah belajar dah, anda dah hafal dah. Saya takut hilang ingatan hafalan itu sebabkan anda buat perkara-perkara ini. Alright, buang. Okey, sekarang
Buang apa? Buang apa? Saya nak anda buang, pertama, anda buang makan yang tidak berkhasiat. Makan yang tidak berkhasiat. Tulis. Please, maafkan saya, tulisan saya tak secantik tulisan cikgu-cikgu anda. Penonton di rumah, please, adik-adik dengar baik-baik. Anda sudah hafal, anda sudah belajar, anda sudah buat soalan-soalan. Sekarang bakinya adalah macam mana anda nak jaga frontal lobe anda? Makan, please elakkan makan yang tidak berkhasiat. Elak. Contoh anda makan Maggi, ramen, apa lagi, minum Coca-Cola, anda makan-makan yang boleh mengganggu otak anda sebab dia ada kaitan dengan emosi, dia kaitan dengan memori. Saya takut anda tiba-tiba jadi sedikit kawalan, hilang kawalan dalam sudut frontal lobe anda. Yang pertama, dek. Yang kedua, Kita semua penonton bersabar kita ada isu teknikal sedikit. tes boleh ke? Oh, maafkan saya. Nampak saya? Cikgu? Okey. Biasa okay. Cikgu, teknikal cikgu. Bimbang dah tadi. Okay. Yang kedua dek. Okey, bagus. Yang kedua dek, obat. Saya pesan kepada anda sebab saya takut anda mengambil ubat di saat-saat akhir. Ubat yang saya nyatakan adalah Panadol. Obat yang saya nyatakan adalah tentang ubat tidur. Obat yang saya nyatakan adalah obat penenang. Please, dek, di luar siapa stres, siapa rasa macam tertekan, dek, please jangan ambil ubat-ubat ini terdahulu. Nak ambil kalau sakit tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada sedikit saja masalah, tidak menekankan anda, please jangan ada ambil ubat-ubatan. Sebab dia juga boleh mengganggu frontal lobe. Dengar baik-baik, dek. Pertama, saya sebut tadi, dia boleh ganggu dalam sudut makanan yang tidak berkhasiat. Yang kedua, obat. Yang tiga, dek, penghujungnya, dek. Sebab nak selamatkan memori anda berkaitan belajar yang anda sudah usahakan selama sebulan ataupun setahun ini. Dek, jangan tengok porno, dek. Pornografi. Jangan tengok benda lucah, dek. Please. Sebab dia juga ada kaitan dengan satu konsep frontal lobe. Dia boleh mengganggu frontal lobe. Dia boleh ganggu frontal lobe anda. Pornografi, benda lucah. Tak kisahlah di mana, dek. Dalam laman web ke, dalam Telegram ke, dalam Twitter ke, dalam apa-apa ke. Please. Dan saya pun nak menyatakan, dek, dengar baik-baik. Dalam TikTok pun saya tengok memang menggairahkan cara jogetnya. Jangan tariannya. Kadang-kadang dia boleh mengganggu anda, adik. Please, berhati-hati. Berhati-hati di luar sana. Berhati-hati. Sebab benda ini boleh ganggu. Dan yang keempat adalah gadget. Mengapa saya kata gadget, dek? Mengapa saya nyatakan tentang gadget? Sebab gadget, dia ada satu, dia panggil sebagai elemen, kalau kita dipanggil sebagai aura lah. Aura yang ada pada gadget boleh menjejaskan emosi. Contoh pelajar. Anda saat ini tiba-tiba handphone anda rosak. Yes, handphone anda rosak dan handphone anda hilang. Apa perasaan yang anda akan lalui sekarang? Sudah pasti anda rasa macam resah, gelisah. Sebabkan handphone rosak, sebabkan handphone hilang, resah itu berlaku. Sedangkan handphone itu sebagai alat sahaja. Alat membantu. Tapi dia boleh ganggu perasaan dan otak kita berfikir, mana handphone aku? Yes. Menyebabkan dia juga boleh ganggu frontal lobe anda. Frontal lobe anda ini sangat penting untuk dijaga sekarang, right now. Dek, 4 perkara ini buat persediaan betul-betul. Please. Makan yang tidak berkhasiat, elakkan. Ubat-ubatan, pornografi dan gadget. Jangan terlalu banyak dengan gadget di penghujung ini. Okey. Apa yang kita nak masuk? Tanam. Apa yang kita nak tanam? Penonton, apa yang saya nak penonton, adik-adik di luar sana tanam right now. Pertama, tanam dipanggil sebagai sujud. Yang non-Muslim, yang bukan Muslim, anda juga ada konsep sujud. Maksudnya penghambaan anda dengan Tuhan anda. Yes. Kalau Muslim, please perbanyakkan sujud. Mengapa? Adik-adik sekalian di luar sana.
dia boleh mengganggu, boleh memberi kebaikan kepada frontal lobe. Sebab itulah sujud di bahagian depan. Tidak ada sujud di bahagian occipital. Kat belakang ni. Tak ada. Sujud akan berlaku di bahagian ubun-ubun. Supaya dia boleh baiki perangai kita. Sebab saya katakan tadi ada 5 perkara, ingat balik. Dia berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan memori, berkaitan dengan keputusan, berkaitan dengan perancangan dan berkaitan dengan emosi. Ini elemen-elemen. Itu sebab dalam solat dia menjaga semua itu. Menjaga semua itu. Sujud. Yang kedua, adik. Okey. Yang kedua. Okey, ada tanya macam mana kalau makan vitamin C? Boleh. Vitamin C sangat bagus. Sujud yang kedua adalah saya nak biar anda sentuh. Okey. Sentuh. Pertama sujud, yang kedua sentuh. Apa yang saya nak anda tekankan sentuh? Bukan sentuh macam sekarang yang kita sentuh tangan, tak. Sentuh maksud saya adalah muhasabah di penghujung ni, Dek. Dengar baik-baik. Fahami baik-baik, rasai baik-baik. Adik, sekarang kita ada masalah. Kita lalui proses peperiksaan. Banyak kesentuh. Allahu Akbar. Macam tu. Ada tak kita stres, kita macam ni? Sentuh-sentuh bahagian perut. Stresnya. Tak ada. Ataupun kita stresnya tak ada. Bila stres, kita akan macam ni. Allah. Sentuh bahagian depan. Itu sebab frontal lobe. Muhasabah. Yang kedua, Dek. Berikan mak ayah anda sentuh kepala anda. Maksud saya adalah sentuhan tu sebab ada, kalau dalam hadis ada menyatakan sentuhan kepada anak-anak yatim. Sentuh kepala, ubun-ubun ini, sentuh. Nak bagi ciuman lagi bagus. Cium ubun-ubun. Biar mak ayah cium ubun-ubun. Tapi jangan cium bibir ke bibir seperti mana virus yang berlaku hari tu kan. Tak, jangan. Ni, ubun-ubun. Kalau abang boleh cium ubun-ubun ni, sebab ubun-ubun tempat yang sangat penting. Ni, frontal lobe. Bukan di sini. Bukan. No. Okey. Yang ketiga, Dek. Yang tiga, dalam anda nak persediaan, 3 dipanggil suntik. Yang pertama, sujud. Yang ketiga, sentuh. Yang ketiga dipanggil suntik. Suntik frontal lobe macam mana? Dah kita buang ini, kita perlu suntik. Suntik berkaitan dengan ilmu. Anda membaca, anda menghafal, anda mengkaji, anda apa lagi? Anda menghayati, anda membuat ulang kaji. Semua itu adalah suntik untuk frontal lobe. Sebab dia ada kaitan dengan decision. Suntik. Sekarang, suntik banyak-banyak, Dek. Buat soalan banyak-banyak, Dek. Walaupun nak dekat 2-3 hari lagi, suntiklah. Sebab dia boleh membantu frontal lobe anda. Okey. Dan terakhir, Dek. Dengar baik-baik. Keempat dipanggil segar. Okey. Segar adalah berkaitan dengan pemakanan. Tadi dah kita buang dah pemakanan tidak berkhasiat. Sekarang, anda segarkan body anda, segarkan otak anda dengan makanan yang berkhasiat dan tidur secukupnya. Boleh faham adik-adik? Inilah persediaan otak anda melalui frontal lobe. Tu baru satu, Dek. Frontal lobe, Dek. Tak masuk pada temporal, tak masuk pada occipital, tak masuk pada parental. Tapi saya nak ajar anda, saya nak kongsi anda tentang ni saja. Frontal lobe. Ingat pasal saya? Makanan tidak berkhasiat? No. Ubat-ubatan? No. Pornografi? No. Gadget? No. Dan apa yesnya? Sujud, sentuh, suntik dan segar. Boleh faham adik-adik? Kalau faham, bagus. Jom kita nak pergi kepada elemen seterusnya. Alright. Okay. Saya share video. Boleh, Cikgu? Saya nak share video. Okay, saya nak share. Okay. Adik-adik, alhamdulillah habis sudah yang saya beritahu tadi tentang 3 elemen ini. 3 elemen ini sangat membantu anda. Ingat pesan saya lagi Okey, boleh tulis yang tadi. Jaga betul-betul, Dek, sebab dia ada. Okey, maaf saya. Okey, kita pergi yang elemen seterusnya dipanggil masa dan stres. Okey. Maaf saya. Saya lupa pula masa dan stres. Okey, saya stop dulu. Stop sharing. Okey. Saya terlupa masa dan sharing. Okey, adik. Jom. Habis tentang masa. Habis tentang otak. Otak dah habis. Go kita masa pula. Masa.
masa. Okey, saya nak singkatkan, saya nak ringkaskan untuk masa. Okey, adik. Okey, berkaitan dengan masa. M-A-S-A. Sebenarnya masa ini ada maksud dia. M adalah meaning. Meaning. Iaitu maksud. Kena faham bahawa masa bukan kita dapat urus. Dek, dengar baik-baik dek. Saya ingat lagi pesanan Dr. Subri yang saya dulu mengajar saya dalam sudut saya lupa apa di UMT. Dr. Subri ada menyatakan bahawa masa tidak boleh diurus sebab masa tetap 24 jam. Dia tidak akan jadi 23 jam. Dia tidak akan jadi 25 jam. Tak boleh. Sebab tetap dengan fitrahnya 24 jam. Yang boleh kita urus adalah kerja terhadap masa. Yang boleh kita urus adalah kerja di dalam masa yang kita tentukan ini. Alright. Okey adik. Pertama, M, meaning. Yang kedua, attitude. Dek, penghujung ini jaga betul-betul masa. Masa anda sangat penting sebab dia agakkan emas yang anda nak terokai sebab anda nak kepada SPM ni dek. Anda kena lalui proses attitude dengan baik. Okey. Tapi saya nak kongsikan yang ini. Yang paling utama adalah saya nak kongsi yang ini. Okey. Masa. Okey, strateginya. Dek. Okey. Apa strategi yang saya nak anda betul-betul uruskan? Okey, gini dek. Pertama, saya rasa sekolah saya pernah ajar anda tentang prinsip 888. Okey. Ini adalah prinsip-prinsip yang formasi yang anda kena tentukan sekarang, right now. Formasi. Ini bukan formasi Liverpool Ini formasi 888. Okey. Apa yang saya nak belajar di rumah? Fight. Ini adalah konsep menyerang. Ini adalah attacking. Attacking. Ini adalah midfielder. Ini adalah defensive. Defensive. Okey, maaf saya tulis macam tu Attacking, midfielder dan defensive. Dia konsep formasi bola mesti ada 3 elemen ini. Attacking, serang, ada yang tengah, ada yang pertahanan. Okey. 888 ini adalah jam. 24 jam. 8 tambah 8 tambah 8 jadi 24 jam. Okey, apa yang saya nak adik? Sekarang, right now. Dalam tempoh masa nak periksa ini, nak teruskan periksa. Attacking betul-betul dek. 8 jam kena all out. 8 jam kena all out. Maksudnya nak lebih pun tak apa. Jangan kurang. Right now, jangan kurang. Right now kena all out. Yang kedua dek, midfielder ni anda kena imbangkan antara konsep midfielder adalah konsep imbangan makan minum, beribadah, anda kena imbangkan. Okey, yang 3 dek, 8 ialah kena tidur, rehat dan bersukan dek. Biar anda ada konsep 8 jam untuk benda tu. Sebab anda bukan robot dek. Anda kena juga rehat tubuh anda untuk momentum kembali pada peperiksaan. Okey. Saya harap anda faham benda ni. Cumanya hari ini benda baru saya nak sampaikan kepada anda. Okey, yang paling faham 888. Ingat pesan saya, serang 8 jam. 8 midfielder. Jangan kita imbangkan antara kita bermain handphone, kita buat kerja rumah, yes. Dan sekali ada 8 untuk bertahanan. Okey. Dek, saya nak bagi satu benda baru yang ada dalam bio learning. Bio learning. Okey. Di rumah, ini adalah bio learning tentang masa. Okey. Adik. Pertama, saya nak beritahu anda bahawa ada 3 proses yang akan anda lalui untuk persediaan. Pertama, hafal. Setuju? Hafal ini memang penting untuk anda. Hafal ini sudah menjadi satu ketentuan untuk anda. Yang kedua dipanggil belajar. Belajar. Belajar ini ataupun ulang kaji ini juga satu ketentuan untuk anda. Yang 3 dipanggil rehat. Ini juga penting untuk anda. Sebab elemen-elemen inilah dipanggil sebagai pelajar. Elemen-elemen inilah kena ada. Hafal, belajar dan rehat. Okey, dek. Bio learning ada menyatakan tentang masa. Masa mana yang penting, yang perlu kita lakukan hafalan. Masa mana yang kualitinya ada pada bentuk hafalan otak kita. Maafkan saya di luar sana, maafkan saya. Siapa di sini suka menghafal pada waktu malam? Okey, malam ni. Malam, petang, pagi. Okey. Malam, petang, pagi. Malam, petang, pagi. Okey, bio learning ada menyatakan dek, siapa yang suka hafal pada waktu malam? Saya mohon maaf kepada anda. Ada orang kata tidak ada masalah untuk hafal pada waktu malam. Tapi ini adalah kajian tentang bio learning.
BioLearning ada menyatakan bahawa siapa yang menghafal pada waktu malam sebenarnya dia hanya boleh ingat 20% sahaja apa yang mereka hafal itu. Dek, saya nak beritahu anda, sebenarnya hafal banyak-banyak, saya takut anda kerugian. Momentum anda dah bertenaga dah, anda hafal dengan banyak, anda tenaga anda banyak untuk menghafal, tapi anda memilih pada waktu malam. Saya risau anda kerugian dalam sudut ingatan hanya 20% saja. Mungkin dek. Jadi dek, macam mana dek? Anda kena shut down awal. Sebab pelajar-pelajar kadang-kadang macam saya dululah. Percayalah, saya dulu pun juga kadang-kadang menghafal pada waktu ni sebab saya tak tahu. Kadang-kadang sampai ke 2 pagi, 1 pagi, 2 pagi menghafal. Tapi saya nak beritahu anda dek, hafalan pada waktu itu sebenarnya 20% saja ingat. Yang paling banyak adalah bermula pada 4 pagi. Bermula pada 4 pagi, dipanggil awal pagi. 4 pagi inilah dipanggil sebagai waktu qiyamul lail. Cantik yang Islam ajarkan. Qiyamul lail 4 pagi sampai 6 pagi inilah dipanggil sebagai waktu yang mujarab dalam sudut hafalan. Dipanggil 100% masuk. Tak percaya? Cuba buat. Yes, cuba buat. Saya banyak juga ada menghafal fakta-fakta, saya juga menghafal pada waktu ini. Okey. Dan dek, pada waktu petang, waktu pagi masa sekolah sekarang, dalam pukul 8 sampai pukul 7, 7 petang. Waktu sekarang sebenarnya dia sudah masuk kepada 80 ke 50%. Okey. Banyak, tapi dia kurang pada yang pagi. Dan dia lebih banyak pada waktu malam. Jadi dek, pilihan di tangan anda sekarang dek untuk hafal. Masa anda sudah ada. Sekarang task. Itu sebab saya katakan, meaning bagi pengurusan masa. Kita tak mampu mengurus masa, tapi kita mampu mengurus kerja terhadap masa itu. Kalau kualiti kerjanya baguslah. Okey. Yang kedua, belajar. Okey. Belajar, BioLearning ada menyatakan bahawa waktu mana Cik Muiz nak belajar, nak ulang kaji? Okey, saya nyatakan bahawa waktu yang paling sesuai untuk belajar, ulang kaji, buat kerja sekolah ataupun buat soalan-soalan adalah waktu ini dan ini. Sebenarnya, BioLearning. Mengapa? Ini dipanggil sebagai waktu yang 100 hingga 80 ke 100 anda akan hayati pembelajaran anda. Sebab pagi. Sekarang dek, anda dengar ada yang tulis, ada yang tu. Yes. Anda menghayati. Anda dapat menghayati pada pagi. Tapi petang, dengar pukul 1 sampai pukul 6, ini dia bagus untuk membaca. Dia bagus untuk belajar. Cumanya saya pesan kepada anda, dia agak keletihan. Tenaga anda down sebab anda dah makan, anda dah buat dia down. Di sini, anda mungkin mampu dalam sudut 20% saja. Dia kembali. Dek, beza dek. Yang ni hafal. Yang ni belajar dek. Dia sudah berlaku 20% dari sudut tenaga anda nak menghayati itu. Okey, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya penghayatan anda. Dan malam dia bangkit balik. 50%. Dia bangkit balik. Nah, yes. Untuk membaca, untuk buat kerja sekolah, untuk buat soalan, bagus pada waktu malam. Tapi untuk menghafal, bukan. Pilih pada waktu pagi. Boleh faham, pelajar? Boleh faham? Kalau faham, tulis faham. Dan, okey, dalam bab tidur, dek. Masa. Dalam bab tidur pula, dek. Dia ada dua je. 6 dan 8. Mudah je, konsep je. Macam tadi lah. Dek, saya pesan kepada anda, please, jangan kurang tidur 6 jam. Please, di rumah. Elakkan anda tiap-tiap hari anda peperiksaan ini dan masa periksa pun anda tidur hanya 2 jam, 3 jam ataupun 4 jam. Dek, please dek. Kalau anda tiap-tiap hari dalam tempoh masa peperiksaan anda tidur waktu ini, saya takut anda ada kesakitan. Maksud saya anda demam esok. Anda sesema esok. Anda sakit, panggil serangan jantung esok. Saya tak tahu dek. Sebab ini bahaya dek untuk kesihatan. Dan ini juga masalah juga. Masalah adalah tentang ada penyakit malas lah kalau lebih pada 8 jam. Okey. Saya harap anda faham. Hafal, belajar dan rehat. Gunakan sistem ini sebab ini BioLearning yang ada pada otak kita. Penting untuk anda. Okey. Faham semua? Kalau faham, tulis faham. Okey, saya nak pergi pada stres untuk penghujung, untuk persediaan. Tulis faham. Bagus. Solat surat tahajud. Bagus adik kita tu. Okey. Adik-adik. Okey, adik-adik. Sekarang. Habis dah tentang otak. Habis tentang masa. Sekarang kita tentukan tentang stres. Okey, mudah je dek. Stres ini, saya nak anda faham sebab stres ini melibatkan apa yang berlaku pada anda.
Penonton, adik-adik, saya percaya anda dalam kondisi ini adalah Dr. Maznah. Dr. Maznah daripada UM ke saya lupa, dia ada menyatakan ini prinsip dan konsepnya. Prinsip dan konsepnya. Adik-adik di rumah, cikgu-cikgu, saya nak bagi tahu pada anda pelajar-pelajar di rumah, ini adalah dipanggil situasi. Ini adalah SPM. Ini adalah pandemik. Ini adalah COVID. Dan inilah berlaku. Dek, kita tak mampu mengubah benda ini. Benda ini akan berlaku secara realiti. Anda kena lalui. Yang boleh mengubah stres anda. Dek, anda tertekan, dek. Biasa, dek. Biasalah. Yang anda menyebabkan anda tertekan sebab anda mengubah blok ini. Dan ini memang berlaku pada anda. Setiap orang akan lalui. Tapi ini dipanggil corak pemikiran yang ada ni. Corak pemikiran. Corak pemikiran. Okey, adakah positif, negatif? Okey, adik-adik. Cuba tengok Cuba tengok adik. Saya buat apa yang Dr. Maznah ajar kepada kita. Adik. Kalau hari ini, right now, persediaan anda tension. Anda pun menolak bongkah corak pemikiran anda macam ni. Tetap ada. Peristiwa tetap ada. Corak pemikiran anda tolak ke sini. Dan anda membiarkan. Dengar ruang-ruang negatif anda banyak. Ruang-ruang negatif anda banyak. Maksud saya, anda beralasan, anda rasa tidak ada mood, anda rasa bosan, anda mula hilang semangat. Yes, ruang-ruang ini sudah berlaku. Dan di sini dipanggil flight. Flight. Anda membiarkan. Biar apalah cikgu, kita akan nasib kita. Nasib kita. Yes. Anda membiarkan. Saya risau bila anda membiarkan perasaan-perasaan itu wujud, tidak ada bantuan daripada kawan-kawan dan cikgu-cikgu anda macam hari ini. Motivasi hari ini bagus sebab nak biar anda kembali ke sana. Saya takut benda ini jatuh, dek. Bebanan ini dia jatuh. Bila jatuh, dia jadi macam tu, dek. Bila jatuh, dia jadi macam ni. Bila macam ni, dek, dia nak bangkitkan balik susah. Okey, dek. Saya beritahu anda, dek, sekarang, dek, apa yang kena buat, dek? Apa yang berlaku itu memang anda kena redha. Apa yang berlaku itu adalah ketentuan. Sekarang, apa kena buat? Tolak, dek. Corak pemikiran anda, stres, apa ke yang berlaku itu biasa. Sekarang, tolak ke sini, dek. Tadi dipanggil flight. Anda membiarkan. Anda kata, tak apalah, nasib aku. Tak apalah, benda yang berlaku dah. Tak apalah, buat apa. Kalau Kelantan kan tak apa. Kalau Perak mungkin ada bahasa dia kot. Tapi sekarang, dek, dengar baik-baik. Fight. Lawan tetap lawan. Rugi, dek, 4 tahun anda belajar untuk mengambil SPM pada tahun ini. 4 tahun anda belajar. 4 tahun anda berusaha. 4 tahun mak ayah habiskan duit. 4 tahun cikgu-cikgu duduk dengan muka anda je. 4 tahun, dek. Tiba-tiba anda buat keputusan tak mahu SPM. Rugi, dek. Itu sebab saya kata kena fight betul, dek. Benang kalah nombor 2, dek. Result jatuh, tidak jatuh itu nombor 2, dek. Sekarang fight dengan buat bersungguh, dek. Buktikan. Fight macam mana? Bila anda fight, ruang-ruang positif akan banyak. Dan akhirnya, blok positif akan jatuh, dek. Bila jatuh di sini, dek, anda tidak fikir dah tentang masalah-masalah ini. Anda fikir macam mana nak teruskan. Boleh faham, adik? Boleh faham, dek? Kalau faham, alhamdulillah, inilah yang saya nak kepada anda supaya anda teruskan momentum kejayaan anda. Kalau stres, dek, ada beberapa benda yang saya nak kongsikan. Pertama, sumber yang anda boleh ambil kalau burn out ataupun break out, anda rasa tertekan, anda ambillah sumber daripada manusia, iaitu kawan-kawan. Cari kawan-kawan yang positif sekitar anda, circle anda. Yang kedua, sumber pemandangan, tengok alam, kejadian alam. Yang tiga, sumber daripada air. Kalau stres, dek, anda ambil air minum, anda mandi, anda ambil pistol air, anda tembak di muka anda, ataupun anda berwuduk sebab sumber air sangat penting. Yang keempat, dek, anda buat kerja amal, dek. Kerja amal. Cuba tengok Ustaz Abid Liu, dek. Ustaz Abid Liu, kalau kita tengok seharian dia, memang buat kerja amal. Kalau kita tengok stres, memang dia stres, dek. Tapi sebabkan kerja amal dia buat,
dia jadi barokah. Dia jadi barokah, dia tidak stres, tidak nampak stresnya. Jadi dek, buat kerja amal dek. Kalau mak ayah minta bantuan anda untuk angkat baju, angkat bakul, teruskan, buat je kerja amal barokah. Yang keempat dipanggil elemen sumber binatang. Dan terakhir, elemen daripada mana? Daripada Allah dek. Ni jangan tinggal dek. Daripada Tuhan anda, non-Muslim pun ada Tuhan, jadi minta dengan Tuhan anda. Ingat, sumber pertama, sumber kawan anda. Pilih kawan yang betul. Yang kedua dipanggil sumber daripada pemandangan. Yang ketiga, sumber air. Yang keempat, sumber kerja amal. Yang kelima, sumber daripada binatang. Yang keenam, dipanggil sumber dengan Tuhan, iaitu pengibadatan kita. Alright. Jadi, Alhamdulillah, kalau anda faham, jom kita pergi kepada slide. Saya nak share slide. Saya nak pergi kepada untuk cikgu-cikgu. Okey. Walaupun pukul 11, maafkan saya cikgu. Okey, saya nak habiskan. Alright. Okey. Kejap cikgu. Okey, saya nak habiskan. Adik-adik. Sekarang. Alright. Dah buat solution, dah decision. Saya bagi tadi tipnya. Tip macam mana nak urus semua sekali. Untuk anda persediaan anda. Okey dek. Sekarang chance dan change. Maafkan saya kalau bahasa Inggeris sekarang bahaya sekarang dek. Bahasa sebutan-sebutan sekarang dikritik. Chance dan change. Okey, story and spirit. Okey, maksud saya lagi ni dek. Cuba tengok dek. Sekarang anda esok lusa anda akan lalui proses ini dek. Maksud saya anda akan lalui proses lari ataupun proses anda menghadapi peperiksaan. Anda akan lalui ini dek. Anda akan lalui proses larian ini. Okey. Sekarang dek, saya beritahu anda persediaan semasa nak tu rasa anda boleh cari dek. Di mana-mana. Anda nak mulakan macam mana, anda nak tentukan dalam sudut semasa peperiksaan itu ada tentu. Cuma saya nak beritahu anda macam ni dek. Untuk change dan change. Okey dek. Semasa anda nak buat peperiksaan itu, semasa anda duduk di dewan peperiksaan dek, sekarang anda fikir macam ni je dek. Anda fikir macam ni dek. Berkaitan dengan berjaya atau gagal itu serahkan kepada Tuhan. Berjaya atau gagal itu serah kepada Tuhan. Kita hamba hanya mampu letakkan satu bentuk syukur dan sabar saja dek. Syukur dan sabar. Berjaya gagal, sekali lagi saya sebut ni. Berjaya dan gagal itu serah pada Tuhan. Sebab itu adalah elemen rezeki, elemen barakah, elemen yang Allah tentukan. Mungkin hari ini anda berjaya SPM. Mungkin tidak. Mungkin hari ini anda tidak berjaya SPM tapi anda berjaya dalam kehidupan anda atau kerjaya lepas ni. Ada orang yang berjaya SPM tapi tidak tentukan kejayaan dalam kerja dia. Yes. Berjaya gagal itu anda tentukan. Anda sekarang anda akan follow, anda akan buat peperiksaan itu, anda akan cuba. Sekarang syukur dan sabar itu penting. Maksudnya semasa peperiksaan anda banyakkan elemen-elemen bersyukur. Anda banyakkan elemen menyatakan terima kasih Allah. Terima kasih guru-guru anda. Terima kasih mak ayah anda. Yes. Dan bila dah buat tu dek, bila dah tulis dan buat jawab soalan tu dek, banyakkan elemen sabar. Ataupun sabar untuk masa anda. Jangan anda gunakan masa yang semaksimum mungkin. Sabar dalam sudut buat soalan, jawab soalan. Sabar dalam sudut lepas pada hari peperiksaan. Sabar untuk anda menyatakan berbincang soalan-soalan itu. Sabar. Dan sabar pula untuk pergi kepada next peperiksaan. Sabar. Sebab elemen ini adalah usaha anda. Boleh faham adik-adik? Pesan saya, gagal dan berjaya itu adalah benda lumrah. Anda akan lalui. Tapi anda kena letakkan dua elemen ini sebagai penentu. Syukur dan sabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur, Allah akan tambah nikmatnya. InsyaAllah dek. Okey sekarang dek. Ni. Gagal dan berjaya adalah ketentuan. Dr. Robert Jarvik. Kalau anda tengok kisah dia mengambil PhD. Yes. Dia adalah kedoktoran. Dia doktor dalam sudut jantung mechanical. Jantung untuk menggerakkan mechanical. Tapi saya beritahu anda, berapa kali dia gagal untuk mengambil PhD, untuk mengambil menjadi seorang doktor. Banyak kali dek, 4 kali, 5 kali dia gagal dalam ujian dek. Kalaulah Robert Jarvik boleh, gagal itu biasa bagi dia, tapi insya-Allah gagal itulah yang boleh melangkah untuk kejayaan. Ingat pesan saya dek, walaupun anda rasa macam susah kecewa dengan COVID-19 dek, jangan risau dek. Berjaya itu ada. Adalah pintu-pintu kejayaan itu. Begitu juga ni dek, dia tengok Oprah Winfrey. Dia juga gagal dek. Gagal dalam kehidupan awalnya. Dia seorang anak luar nikah. Maafkan saya, Oprah. Dia seorang anak luar nikah dan dia juga pernah dipenjarakan sebab dia ada masalah dalam sudut perangai.
Yes. Tapi apa yang berlaku? Dia berjaya selepas itu, Dek. Dia berjaya selepas itu. Dia berjaya dengan kehidupan dia. Sebab dia mengambil satu bidang pengacaraan. Begitu juga dengan Sylvester Stallone. Gagal dalam kehidupan. Maksudnya dia ni orang miskin, Dek. Sylvester Stallone gagal dalam kehidupan. Dia ni orang tidak ada kelulusan pembelajaran. Tapi dia berjaya dalam bidang yang dilalui. Jadi, Dek, gagal, berjaya itu biasa. Sakit, sakit tak sakit itu biasa. Tapi yang penting syukur dan sabar itu penting utama. Okey. Boleh faham, adik? Okey, sekarang saya nak anda faham penghujung saya adalah berkaitan dengan charge. Okey, saya dah beritahu tadi tu choose your mind, choose tentang diri anda, choice anda, pilihan anda melalui perpercayaan otak, masa dan juga stres. Dan juga anda kena ada chance, ada peluang, ya ada peluang buat je. Dan change dengan kata-kata saya tadi adalah tentang change, tentang sabar dan syukur. Kena faham dia tu. Dan yang terakhir dipanggil charge, support dan guide. Okey, Dek. Maafkan saya, cikgu-cikgu. Saya kena beritahu, saya dah walaupun pukul 11, saya nak beritahu anda, cikgu-cikgu, kalau ada mak ayah di sini, adik-adik, lepas ini video ini, apa ni, YouTube ini, tolong bagi pada mak ayah anda. Tolong bagi mak ayah anda tengok. Part ini sudah cukup. Part ini sudah cukup. Mengapa, Dek? Ni. Saya nak biar ada charge melalui mak ayah. Saya pun risau adik-adik ni dia hanya berjuang seorang diri. Tidak ada charge melalui mak ayah. Mak ayah sibuk je. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan perkara lain. No, please. Sekarang saya mohon kepada anda adik-adik luar sana, kalau mak ayah anda tengok sekarang, kalau boleh bagi kepada mak ayah anda, biarlah charge ini datang kepada mak ayah anda. Support, guide daripada mak ayah anda. Support, guide daripada guru-guru anda. Alhamdulillah hari ini, support dan guide ini datang daripada guru-guru anda. Beri sokongan kepada anda. Mengapa, Dek? Okey, Dek. Penonton, mak ayah, cikgu-cikgu. Macam ni, dulu generasi baby boomers, generasi silent baby boomers, ini adalah generasi lama-lama. Dan cikgu-cikgu sekarang, mak ayah kita juga generasi X. Tapi, apa yang berlaku mak ayah, saya maafkan saya mengatakan mak ayah. Mak ayah kepada adik-adik, sekarang adik-adik lagi bukan generasi Y dan dia bukan generasi X, tapi sekarang anak-anak kita sekarang berada di Z. Cuba cek balik adik-adik, tahun anda lahir, sekarang adik-adik berada di generasi Z. Z ini mak ayah sekalian, saya beritahu terus mak ayah, ini adalah datuk kita. Datuk kita belajar dengan cara hak tas. Dia adalah orang yang bagi tugasan dia akan buat secara automatik. Dia panggil hak tas. Dan hak tas ini adalah senang nak ajar. Senang nak ajar orang-orang terdahulu. Sebab dia mudah, hak tas. Dia akan buat je. Datang pula generasi X. Ni cikgu-cikgu anda. Cikgu-cikgu anda. Datang ataupun mak ayah anda lah. Mak ayah anda. Tas. Orang yang dulu bila dia ajar dengan tas. Tas adalah tugasan. Tapi dia juga ada masalah sikit lah dalam sudut nak terima arahan itu. Tapi dia boleh buat. Beritahu A, dia akan buat A. Ini tas. Mudah. Konsep tas sangat mudah untuk kita nak bimbing. Tapi, Dek, penonton, adik-adik rumah di rumah sana, mak ayah anda, mak ayah, cikgu-cikgu, kena beringat, kena faham bahawa sekarang bukan lagi tas dan hak tas. Datang pada tahun saya. Saya umur saya sekarang 36. Saya adalah generasi Y. Multitask. Saya berada pada kondisi multitask. Multitask ini adalah kerja yang sudah ada cabang. Kerja pemilihan. Itu sebab tidak boleh diarahkan oleh mak ayah dulu. Tidak boleh arah saya. Muiz, kamu kena jadi cikgu. Tak boleh. Sebab saya, Jasi Y, akan buat pilihan. Cikgu atau menjadi businessman, itu hak saya. Itu hak saya. Yes. Dulu mungkin boleh. Kita tetapkan, anda jadi macam ni, anda macam ni. Sekarang tak. Anak-anak kita sekarang sudah berubah. Dari sudut konsep pemikiran. Multitask adalah multi-channel. Dia macam banyak benda dia boleh buat. Tapi, Dek, Tonton, anda di rumah sana, anda bukan lagi multitask, Dek. Bukan pilihan macam tu, A atau B. Sekarang anda multi-intelligence task. Ataupun dipanggil sebagai anda terlalu banyak pilihan. Dan kadang-kadang pilihan anda itu betul ataupun salah. Tu je. Adik-adik, tu sebab saya nak beritahu mak ayah di rumah sana. Kalau anak-anak kita sudah berusaha, sudah buat yang terbaik untuk peperiksaan mereka. Tapi perlu ingat bahawa dia juga ada multi-intelligence task dalam sudut bakat dia. Bakat dia sangat besar. Mungkin ada seorang ini dia tidak mampu untuk pendidikan, tak mampu untuk pergi kepada pendidikan, tapi tak ada masalah lah, ambil dahulu SPM dan ambil serapkan bakat dia itu dalam sudut intelijen itu. Mungkin dia pandai dalam sudut komputer,
pandai dari sudut berTikTok, contoh dapat hasil melalui TikTok, hasil daripada Instagram, follower yang banyak, yes. Sebab mereka sudah harungi intelijentas. Mak ayah sekalian, perlu ingat bahawa walaupun dia tidak berjaya lepas ini, contohlah mak ayah, kita tak doakan, tapi biar dia boleh guna multitask intelijentas ini kepada kita jangan halang apa dia buat. Yang penting benda itu baik untuk mereka. Okey. Mak ayah sekalian, sekarang mapkan dia, mapkan anak-anak dan adik-adik, mapkan diri adik-adik. Mind, positif, emotional, positif, physical juga kena positif, kena tubuh badan yang sihat, dan S adalah spiritual juga yang positif. Adik-adik penonton di rumah, saya harapkan anda faham tentang perkara yang saya nak kongsikan ini. Pertama, inilah yang penghujung untuk saya nak serahkan pada anda. Choice betul-betul, choice tentang 3 perkara je, adik. Belajar tentang pengurusan belajar itu saya serahkan kepada anda. Saya nak anda fikirkan otak anda, frontal lobe, baik jaga betul-betul dan kawal betul-betul masa anda, dan saya bagi strategi ni macam mana tadi. Dan yang tiga adalah emosi, sentiasa positif, fight, 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 fight. Dan dua elemen ini penting. Chance, sekarang anda diberi peluang untuk SPM. Teruskan dik, teruskan. Change apa dia? Change pemikiran anda. Berjaya, kalah, menang itu adalah realiti. Berjaya ataupun kalah, gagal ataupun menang, itu adalah biasa. Itu adalah lumrah, fitrah. Tapi perlu change diri anda, kena ada syukur dan sabar. Dan charge pula, saya nak berikan benda ini kepada mak ayah, cikgu di luar sana. Chargekan anak-anak kita dengan sumber yang betul mengikut generasi mereka. Sebab saya bimbang kalau anda terlalu push mereka, mereka akan jadi down dengan push kita. Sebab kita dulu golongan generasi tas. Kita boleh dipush. Tapi zaman sekarang dia tidak mampu lagi dipush sebab mereka ada intelligent. Mereka lebih cerdik pada kita semua. Adik-adik luar sana, anda sebenarnya lebih cerdik pada saya. Sebenarnya. Alright. Okay. Penghujung, anda tengoklah. Ini aksi ada orang minta macam nak magic-magic. Adik-adik, kalau anda betul-betul menggunakan sistem ini, inilah anchor yang betul. Dan saya pernah buat benda ini dalam sudut model dan modul. Cuba saksikan. Ini kalau jemputan lah, saya terima jemputan. Ini saya buat jemputan. Macam mana ia berlaku, dik? Positifkan itu sangat penting. Saya mengalihkan semua kursi di tengah. Budak ini hanya kurus je, dik, badan je, dik. Kurus, dik. Lebih ringan daripada saya. Tapi jangan tiru, dik. Asal ini, dik, please. Di rumah jangan tiru, dik. Sebab ini adalah hipnosis. Cara macam mana kita nak otak kita. Nak kita. Saya pesan kepada adik di luar sana, jangan tiru asal ini, dik. Bahaya, dik. Cuma saya nak bagi kongsikan kepada anda. Sebenarnya boleh. Adik, fight, adik, fight. SPM perlu fight. Okey, sekarang saya bawa seorang lelaki, seorang budak pelajar. Saya nak buktikan kepada orang tu. Biar dia rasai sendiri. Takut tipu kan? Ingat, adik, pilihan di tangan anda. Peluang Allah berikan. Perubahan itu tentukan. Dan anda kena ada unsur charge untuk anda kembali kepada bentuk kejayaan. Okey, dek.